Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini, bertemu sekali lagi di dalam program kuliah live online, kuliah Maghrib live online, sebagaimana yang dianjurkan oleh Surau Al-Amin Bandar Tun Husin On ini. Saya terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pengerusi oleh jawatankuasanya, kepada pihak surau. Ucapan setinggi-tinggi terima kasih di atas usaha dan inisiatif yang sangat murni ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, pada malam ini saya akan membacakan 2 atau 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil beberapa pengajaran-pengajaran yang boleh daripada hadis-hadis tersebut. Pertamanya, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahuku seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia ini seolah-olah
engkau seorang perantau atau seorang musafir. Ibnu Umar ini pernah berkata, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu ketibaan waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu ketibaan waktu petang. Ambillah peluang dari kesihatanmu untuk masa sakitmu dan peluang semasa masih hidup untuk masa selepas matimu. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton dan pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Di sana sekurang-kurangnya ada 3 pengajaran daripada hadis Nabi SAW ini. Dan juga termasuk perkataan Ibnu Umar itu. Yang pertama, daripada hadis ini kita boleh memahami bahawa suatu penegasan daripada Rasulullah SAW bahawa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan yang tidak kekal. Kehidupan yang akan berakhir. Walaupun kita telah ditipu, diperdaya oleh hawa nafsu kita dan terutamanya syaitan iblis yang merasakan seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Jika kita merasa seolah-olah kita akan berada selama-lamanya di atas dunia ini, itu adalah tipuan syaitan. Tipuan iblis dan tentera-tenteranya. Di mana hadis ini menegaskan pula bahawa akhirat jualah yang kekal abadi. Tempat terakhir kita. Sebab itu ia dipanggil akhirah. Akhir. Kerana tidak ada lagi selepas itu. Kita bermula daripada perut ibu kita. Kita turun keluar ke dunia. Dunia bukan akhir. Sebab selepas dunia ada barzakh. Selepas barzakh ada mahsyar. Selepas mahsyar ada akhirah. Ya, akhirah. Sama ada syurga ataupun neraka. Wal'iyazubillah. Sebab itu, kita disuruh untuk mengambil berat soal akhirat. Mengutamakan soal akhirat berbanding dengan soal dunia ini sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW memberikan bandingan yang cukup baik. Di mana di dalam hadis ini kita disuruh untuk mengambil dunia seolah-olah kita hanya bermusafir. Hanya nak lalu sahaja dan berhenti sebentar. Sehingga kita tidak membawa semua barang kita. Hanya membawa bekal tertentu sahaja, pakaian untuk beberapa hari yang diperlukan sahaja. Sebagaimana kalau kita nak pergi bercuti, kita tidak membawa seluruh barang-barang kita. Kalau kita nak bercuti ke Langkawi misalnya, kita tidak membeli rumah di Langkawi. Kita tidak membeli kereta di Langkawi. Kita tidak membawa seluruh barang-barang kita ke Langkawi. Kita hanya menyewa hotel atau homestay untuk sementara waktu. Dan barang-barang yang kita bawa pun hanyalah barang-barang yang perlu kita pakai selama beberapa hari berada di Langkawi. Dengan suatu ingatan yang kita tidak pernah lupa bahawa kita ke Langkawi hanyalah sementara sahaja. Nanti kita akan balik ke rumah kita semula. Meninggalkan kenangan-kenangan manis atau pahit di Langkawi itu. Maka begitulah hubungan kita dengan dunia ini. Di mana kita ke dunia ini hanya sementara sahaja. Kita bertugas di dunia ini. Kita menjalankan kerja kita. Tugas dan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
apabila selesai tugas kita dan apabila telah sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terpaksa kembali ke kampung halaman kita atau ke rumah kita yang sebenarnya, iaitulah akhirat. Darul akhirah, kampung akhirat adalah kampung kita yang sebenarnya. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah seorang mukmin tidak harus memanjangkan angan-angannya kerana dia terdedah kepada panggilan maut pada bila-bila masa sahaja. Kita tak boleh leka dengan angan-angan kita. Ya? Kecuali angan-angan akhirat. Angan-angan dunia tak boleh terlalu panjang kerana ia akan melekakan kita, melengahkan kita, menyebabkan kita terlupa dengan tugas kita yang sebenarnya untuk kita berada di atas dunia ini. Sebab itu kita kena beringat-ingat sentiasa bahawa maut sedang menunggu-nunggu untuk memanggil kita. Ya, idza jaa Allahu akbar, ya. Apabila datang kepada kamu ajal, wala ta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya. Apabila datang kepada kamu ajal, kamu tidak boleh mempercepatkannya, apatah lagi mengundurkannya, melewatkannya. Di mana kita mesti sentiasa berwaspada menghadapi maut. Ya, berjaga-jaga untuk menghadapi kematian. Apabila pagi tiba, seolah-olah kita tidak akan hidup hingga petang. Dan apabila petang tiba, kita hendaklah merasakan bahawa kita belum tentu hidup pada sebelah paginya. Umpamanya bila kita bangun pagi esok, kita kena ingat bahawa kita belum tentu hidup pada petang hari nanti, pada waktu maghribnya. Dan kalau sekiranya kita masih hidup waktu maghrib, kita kena merasakan pula bahawa kita belum tentu hidup, ya, apabila hari pagi menjelang pula. Ya, orang lain mungkin terus hidup, tapi kita belum tentu hidup. Hari mungkin akan tetap datang, tetapi kita belum tentu ada pada hari esoknya. Pagi esok tetap menjelang, kita yang belum tentu ada pada pagi esoknya. Maghrib petang nanti tentu akan datang, kita yang belum tentu ada pada waktu maghrib menjelang nanti. Ini suatu perkara yang kita kena beringat-ingat. Sebab itu kita kena bersiap untuk mati, sehari sekurang-kurangnya 2 kali. Bila bangun pagi, bersiap untuk mati sebelum petang. Dan bila kita berada di petang hari, di waktu maghrib masih hidup, bersiap pula untuk mati kalau kita sekiranya kita mati pada pagi esoknya. Pengajaran ketiga daripada hadis ini adalah larangan memanjang-manjangkan angan-angan dan kesaan agar hidup secara sederhana. Islam melarang kita memanjangkan angan-angan, lebih-lebih lagi angan-angan dunia. Sebab angan-angan dunia tak pernah habis. Angan-angan dunia tidak ada batas umurnya. Angan-angan dunia dia hidup selama-lamanya. Ya. Angan-angan dunia dia hidup selama-lamanya. Sebab itu kita jangan memanjangkan angan-angan kecuali angan-angan akhirat. Angan-angan untuk hidup di syurga, angan-angan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam hadis ini juga ada gesaan agar kita hidup secara sederhana. Akan hidup secara sederhana. Tapi ini tidaklah bermakna Islam menghalang kemajuan dan kekayaan. Ya, Islam tidak menghalang kemajuan dan kekayaan. Islam membenarkan penganutnya menjadi hartawan dan negara Islam menjadi sebuah negara maju seperti negara-negara lain. Tetapi berbeza dengan negara-negara lain. Majunya negara Islam itu dengan syarat menjadi negara yang mukmin, menjadi negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja maju di negara yang maju di dunia, tetapi negara yang juga maju di akhirat. Kita sebagai individu pun
Tidak salah untuk menjadi kaya dan mewah. Tetapi biarlah kita menjadi kaya dan mewah dalam keadaan kita kekal sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kemewahan itu dengan cara yang benar dan cara yang betul. Dan menggunakan kemewahan itu, menggunakan kekayaan yang kita cari itu untuk menjadi bekalan kita mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Ya, kehidupan yang lebih kekal di akhirat nanti. Kerana kehidupan di dunia ini hanyalah sementara sahaja. Hadis berikutnya, sebuah hadis yang lebih pendek, berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan dari kitab Al-Hujjatu ala Tariki Suluk Tariqul Muhajjah, karangan Al-Syekh Al-Fatih Nasir Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi Al-Syafi'i Al-Faqih Al-Zahid. Kitab ini ialah kitab Usuluddin, berasaskan kepada kaedah ahli hadis dan sunnah dengan sanad yang baik. Daripada Abu Muhammad Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang kamu tidak akan benar-benar beriman sehinggalah hawa nafsunya tidak menurut ajaran yang aku bawa. Minta maaf, saya ulang balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang kamu tidak akan benar-benar beriman sehinggalah hawa nafsunya tunduk menuruti ajaran yang aku bawa. Maknanya di antara bukti bahawa kita benar-benar mengikuti ajaran Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila kita tunduk kepada, apabila hawa nafsu kita tunduk mengalah di bawah segala perintah dan ajaran, suruhan dan larangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini membawa sekurang-kurangnya 3 pengajaran. Yang pertama, ia menerangkan salah satu daripada tuntutan iman, iaitu mestilah hawa nafsunya tunduk dan menurut ajaran yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsu kita kena tunduk dengan ajaran Nabi. Bukannya ajaran Nabi yang kena tunduk dengan nafsu kita. Kalau ajaran Nabi kata tutup aurat, nafsu kita kena tutup aurat. Ya, nafsu kita kena tunduk untuk menutup aurat. Kalau ajaran Nabi kita, orang yang jantina je lelaki jangan jadi perempuan, maka nafsunya kena tunduk, berusaha untuk kekal menjadi lelaki. Jangan mengikut hawa nafsu yang kononnya dia adalah perempuan yang terperangkap dalam tubuh seorang lelaki. Ya, begitulah seterusnya. Sekiranya dia mengutamakan hawa nafsunya daripada mengamalkan ajaran Islam, umpamanya dia masih berterus-terusan nak menjadi seorang perempuan, berpakaian seperti perempuan, bersolek seperti perempuan, menjalani sampailah tahap menjalani pembedahan dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahawasanya imannya telah cacat. Menunjukkan bahawasanya imannya telah cacat. Umpamanya dia sedar dan dia faham ajaran yang dibawa oleh Rasulullah mewajibkan menutup aurat. Tiba-tiba dia hawa nafsu, tiba-tiba dia kekal dengan hawa nafsunya untuk mendedahkan aurat, berpakaian seksi dan seumpamanya. Maka itu bermakna dan menggambarkan bahawa imannya ada penyakit, imannya tidak sempurna, imannya ada kecacatan. Kedua, apa yang harus difahamkan daripada hadis ini ialah apabila hadis ini mengatakan bahawa tidak benar-benar beriman, bererti imannya tidak sempurna dan masih cacat atau tempang
bukan berarti dia jatuh kufur. Bukan bermaksud dia kufur, tetapi imannya cacat, imannya tempang, imannya tak sempurna. Imannya tidak akan dapat membantu dia untuk membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dia belumlah lagi kafir. Kerana dia hanya sebagai ahli maksiat sahaja. Kecualinya dalam bab bertudung tadi. Dia tak nak bertudung, tapi dia terima, dia akui bertudung itu wajib hukumnya. Tapi dia tak nak bertudung kerana nafsunya lebih suka mendedahkan aurat. Maka tidaklah dia jatuh kafir, tidaklah akidahnya terbatal. Ya, dia hanya sebagai ahli maksiat, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia hanya jatuh kufur apabila dia menafikan atau menolak mana-mana ajaran Islam. Umpamanya dia menafikan wajib bertudung. Dia kata tudung tu tak wajib lah. Islam kata tak wajib. Kalau sekadar dia tak bertudung, dia hanya berdosa, dia hanya ahli maksiat. Tetapi kalau dia menolak kewajipan bertudung, maka di sana ada ancaman terhadap akidahnya. Akidahnya boleh gugur, syahadahnya boleh batal, wal'ayazubillah. Begitu juga dalam contoh kedua tadi. Kalau dia menjadi berlagak sebagai perempuan sedangkan dia lelaki, tetapi dia faham hakikat pengharaman itu, dia hanya sebagai ahli maksiat. Tetapi kalau dia mengatakan bahawa Allah tidak murka kepada orang lelaki yang nak jadi perempuan, orang perempuan yang nak jadi lelaki, Allah tak murka, Allah tak haramkan, maka itu boleh menggugat akidahnya dan menggegarkan syahadahnya dan boleh mengakibatkan ia jatuh sebagai orang yang bukan Islam lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa mujahadah hawa nafsu adalah mujahadah yang berat, yang tidak tertanggung kecuali oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas beriman dan mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab nafsu ni, dia ada kawan. Rakan kepada nafsu yang jahat adalah syaitan, iblis dan tentera-tenteranya, yang sentiasa akan menggoda nafsu kita supaya menentang kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ia menipu kita, menggambarkan kejahatan sebagai kebaikan. Contohnya syaitanlah yang membawa istilah seperti perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Itu adalah bisikan syaitan. Itu bukan hujah. Itu bukan realiti, itu bukan hakikat. Itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah tipu daya iblis yang membawa hujah yang seperti itu, yang nampak seperti positif. Kami adalah perempuan yang terperangkap dalam tubuh seorang lelaki misalnya. Bagi yang enggan menutup aurat pula, membawa hujah bahawa walaupun kami tak bertudung, tetapi hati kami baik. Walaupun kami tak bertudung, tapi kami sebenarnya beriman. Padahal ia bercanggah dengan iman. Faman yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Iman ada hubungan dengan akhlak. Siapa beriman kepada Allah, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memuliakan jirannya. Maknanya di sana, iman kepada Allah dan Rasul akan melahirkan akhlak yang baik. Iman kepada Allah dan Rasul akan menjadikan dia seorang jiran yang baik. Begitulah iman kepada Allah dan Rasul akan menundukkan hatinya, nafsunya untuk menutup aurat. Untuk bertudung kepala sesuai dengan apa dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebenarnya iman tidak boleh bercanggah dengan amal. Kita tak betul kalau kata walaupun kami tak bertudung tapi hati kami baik. Tidak. Tidak mahu bertudung itu, enggan bertudung dan enggan menutup aurat itu suatu bukti bahawa hati kita telah menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan cuba membela diri kita. Kadang-kadang kita cuba menghalalkan, membenarkan apa yang kita buat dengan melakukan derma misalnya. Ada golongan-golongan lelaki yang nak jadi perempuan ini oleh kerana mereka kaya dan oleh kerana mereka nak orang Islam terima mereka. Mereka melakukan derma pada sekolah tahfiz, derma kepada orang susah, derma kepada orang miskin. Derma itu baik, derma itu bagus. Tetapi kalau ia datang daripada sumber yang benar, kalau perbuatan berderma itu datang daripada sumber yang benar, kalau perbuatan berderma itu datang daripada asas yang betul, maka asas yang sama juga akan menyebabkan dia berhenti daripada menjadi perempuan sedangkan dia lelaki. Asas yang sama yang menggalakkan dia berderma akan mengajak dia untuk berhenti menjadi perempuan sedangkan dia lelaki. Ini menunjukkan bahawa asas dia berderma itu dah rosak. Tujuan dia berderma itu dah rosak. Kenapa dia berderma itu sudah rosak? Kalau betul lah dia berderma itu kerana Allah, maka kerana Allah juga dia mesti berhenti jadi perempuan yang sebenarnya dia itu adalah lelaki. Dia mendedahkan aurat. Dia berderma pada orang susah, dia berderma pada orang miskin. Kalau dia berderma itu kerana Allah, maka kerana Allah juga dia mesti mematuhi perintah Allah. Berderma itu sunat. Bersedekah itu sedekah sunat. Tetapi menutup aurat itu adalah wajib. Sebab itu tuan-tuan, ini percanggahan. Kadang-kadang mereka ini melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan supaya mereka dapat diterima oleh umat Islam, walaupun mereka sebenarnya sedang mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dua hadis yang sempat saya bacakan pada malam ini dan saya sebutkan pengajaran-pengajaran yang boleh diambil daripada hadis-hadis berkenaan, dua hadis berkenaan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bulan hadapan untuk hadis-hadis yang berikutnya. Semoga kasih sayang kita, keimanan dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih mantap, akan lebih utuh, akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menghuni syurga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malam ini, kuliah Maghrib Live online malam ini, saya berhenti setakat itu sahaja. Jumpa lagi dengan lafaz sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.